ta'wil. Allahumma arnina bil ilm wa tajina bil hilm wa akrimna bil taqwa. Jamilna bil afiyah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Okey. Dan sebelum kita mula juga, Ustaz nak berikan sedikit pesanan kepada kamu semua tentang peraturan semasa belajar. Okey, peraturan semasa kita tengah belajar ni, benda yang paling utama yang Ustaz nak adalah Ustaz nak kamu semua berikan tumpuan yang sebaiknya. Okey, Ustaz tak nak ada yang main itu, ada yang main telefon, ada yang main kejar-kejar dengan adik, ada yang pergi mop sampah, sapu sampah semasa Ustaz tengah mengajar. Tak boleh. Okey, pastikan kamu berada di depan komputer kamu dan pastikan di atas meja kamu ada buku dan juga alat tulis. Okey, faham? Ustaz tak nak ada yang bergerak-gerak. Okey, tu yang pertama. Yang kedua, pastikan video kamu dibuka supaya Ustaz tahu apa benda yang kamu buat. Kalau tak nanti ada yang tidur, ada yang main, ada yang ni tanpa pengetahuan Ustaz. Jadi wajib buka video. Tak buka video, Ustaz tendang dia keluar daripada kelas Ustaz. Okey, itu yang kedua. Yang ketiga, Ustaz tak nak ada yang bercakap-cakap semasa Ustaz sedang bercakap. Pastikan suara kamu di-mute kan sampailah Ustaz bagi tahu Ashraf sila bercakap. Baru kamu buka suara dan barulah kamu bercakap. Selagi Ustaz tak suruh, selagi Ustaz tak minta kamu cakap, you don't open your mic. You close it now. Okay? Tutup sekarang. Tutup, mute semua suara kamu. Okay? Okay, bagus. Semua dah mute. Okay. Itu yang ketiga. Yang keempat. Okay, yang keempat. Pastikan jika kamu ditanya dan kamu disoal, sila buka video, sila buka suara kamu untuk bercakap. Dan kalau nak menjawab soalan Ustaz, nak jawab soalan yang Ustaz tanya, kalau contoh Ustaz tanya semua orang, okey, seorang nak jawab, kamu kena tekan emoticon angkat tangan tu. Raise hand. Okey, supaya Ustaz nampak kamu angkat dan kamu nak jawab. Boleh ke tak ni? Okey, Putri kata itu boleh ke tak tu Putri? Okey. Kalau boleh Ustaz nak semua angguk laju-laju. Okay, good boy, good girl. Aufa sedih je muka tu, kenapa Aufa? Alright, okay, sebelum kita mula Ustaz nak ambil kehadiran dulu. Okay, semua senyum. Alright, Ustaz nak ambil kehadiran. Senyum, 1, 2, 3. Alright, gitu, okay. Okay, murid-murid yang dikasihi sekalian, ini mungkin kali pertama Ustaz mengajar kamu subjek apa? Agak-agak. Kita nak belajar subjek apa ni? Amira. Bertudung biru. Bergincu merah. Tak pakai gincu pun Ustaz saja sebut. Okey, Amira. Subjek apa kita nak belajar petang ni? Pagi ni. Tengah hari ni. Bukan petang, tengah hari. Subjek tajwid. Subjek tajwid. Tajwid tu apa? Siapa tahu? Angkat tangan. Tajwid tu apa ya Ustaz? Saya tak tahu lah Ustaz. Tiba-tiba kena belajar. Tak nak belajar boleh tak? Tak boleh. Kena belajar. Okey. Tajwid tu apa? Hawa. Saya. Tajwid tu macam dalam Al-Quran tu ada tajwid dia yang bercakap-cakap tu. Yang dia punya baris atas, baris bawah tu. Ada. Ustaz tak dengar lah kamu cakap apa. Ustaz, yang ada dia punya apa? Ya, Amira, sekejap. Dalam Al-Quran tu yang macam ada baris atas, baris bawah. Ada baris atas, baris bawah. Okey, bagus. Bagus, Hawa. Okey, cuba jawapan yang baik. Okey, Amira pula, apa tajwid tu Amira? Saya tak tahu lah Ustaz.
tajwid tu maksud dalam Quran. Maksud dalam Quran. Okey, jawapan yang cubaan yang baik. Betul ke salah nanti ustaz akan bagi tahu. Okey, siapa lagi nak cuba jawab? Siapa lagi yang tahu? Adam, apa dia tajwid? Saya. Amira, kan dah tadi. Bagilah Adam pula. Sikit-sikit sudah. Okey Adam, apa dia Adam? Kata bahasa. Ha? Kata bahasa. Oh, kata bahasa. Tajwid tu Adam kata kata bahasa. Okey. Bagus. Ustaz sangat Ustaz pujilah kamu semua sebab kamu cuba untuk jawab walaupun Ustaz tahu kamu tak tahu. Okey, sebab ni adalah tahun pertama kamu masuk dalam bidang ataupun dalam subjek tajwid ni. Jadi kita akan kenali tajwid ni sama-sama. Okey, sebelum tu Ustaz nak tunjuk kamu satu video. Satu video apa? Nanti kita tengok video ni dan Ustaz nak dengar apa yang kamu dengar daripada video ni. Okey? Okay. Betul apa? Betul. Okay, tengok. Dengar tak suara? Dengar suara tak? Dengar tak suara? Nah. Dengar okey. Tengok betul-betul. Tengok betul-betul أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم أخاف عليكم عذاب يوم أليم فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون. Okey. Dengar tak tadi? Dengar tak tadi? Okey. Dengar. Ustaz nak tanya kamu semua. Sedap tak bacaan dia? Sedap. Sedap kan? Sedap. Sedap tak bacaan dia? Sedap. Kamu tahu tak Sebab yang baca Al-Quran dia orang Arab. Sebab dia orang Arab. Yang baca Al-Quran tadi tu adalah antara qari ni maksudnya orang yang baca Al-Quran, qari tersedap di dunia. Suara qari yang paling sedap di dunia. So kamu sedang mendengarkan orang yang membaca Al-Quran dengan bacaan yang sempurna, hampir sempurna. Tak ada salah langsung. Dan sedap tak? Sedap. Jadi Ustaz nak tanya, ada tak yang kat sini yang nak jadi pembaca Al-Quran yang sedap macam Ustaz tadi tu, yang macam Syekh tadi tu? Siapa nak angkat tangan? Yes. Amira nak, Ashraf nak, Fayyad nak, Ahmad nak, Hawa nak, semua nak lah. Putri nak, Adam nak, Ustaz pun nak. Okey, kita semua nak bacaan yang sedap, bacaan yang cantik, bacaan yang sempurna. Okey. Itu yang pertama. Tadi kita baru tengok satu qari. Kita tengok satu lagi. Okey, kita tengok satu lagi. Okey, semua senyap, mute. Kita tengok sama-sama satu lagi. Okey. Ustaz nak bukanlah Ustaz nak suruh kamu bandingkan suara, tapi Ustaz nak bagi tahu lah yang ada dua
pembaca Al-Quran yang sangat sedap yang Ustaz sendiri suka. Okay, dengar yang ni pula الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا janganlah baca سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. Okey, soalan Ustaz sama je. Sedap ke tak bacaan dia? Sedap. Sedap kan? Sedap. Bacaan yang sampai sempurna. Bacaan yang kita sedap dengar, kita seronok dengar. Dan yang paling penting apa? Yang paling penting dia menggambarkan keindahan Al-Quran. Keindahan Al-Quran. Al-Quran tu apa? Al-Quran itu adalah kalamullah. Kalamullah. Kalamullah tu maksudnya apa? Maksudnya kata-kata daripada Allah. Okey. Jadi, okey, dengar. Semua mute dulu. Ustaz nak cerita dulu. Jadi, tajwid yang kita nak belajar sekarang ni, ilmu tajwid yang kita nak belajar ni, kenapa? Supaya kita boleh nak baca apa yang Allah kata. Ya. Sebab kita nak baca apa yang Allah kata dengan sempurna. Kita bukan setakat nak baca apa yang Allah kata. Kalau kamu nak baca apa yang Allah kata, kamu boleh je baca terjemahan Al-Quran tu, baca bahasa Melayu dia. Tapi kamu nak bacakan apa yang Allah sebut dalam bahasa Arab. Apa yang Allah sampaikan pada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW dengan bacaan yang sempurna. Itu yang kamu dengar tadi tu. Yang kamu dengar, yang kamu kata sedap, yang kamu kata seronok dengar. Itu adalah bacaan yang sempurna. Berbeza tak dengan kamu baca Al-Quran dengan Syekh tadi baca Al-Quran? Berbeza tak? Berbeza. Kadang-kadang kamu dengar kamu baca Al-Quran, ya Allah tak sedapnya bacaan aku. Aku tak nak lagi lah baca kan. Tapi kalau kamu dengar Syekh tadi baca, kamu nak tak dengar lagi? Nak kan? Sebab apa? Sebab bacaan ni sedap. Sampai saya nak tidur. Sampai kamu nak tidur. Betul. Sedapnya sampai kita rasa nak tertidur dengar. Sebab terlalu indah rasanya. Nikmat je dengar. Nikmat aja kata Batrisha. Betul. Memang nikmat. Jadi, tu Ustaz tanya tadi, kamu nak tak baca macam tu? Nak tak? Nak semua anggap? Nak. Okey, semua orang kata nak. Tapi kalau nak baca macam tu, kamu kena kuasai ilmu yang kita panggil sebagai ilmu tajwid. Ilmu tajwid yang kita nak belajar ni, kamu kena kuasai. Kita kena sama-sama kuasai. Ustaz pun tak kuasai sangat. Tapi Ustaz nak sama-sama kita kuasai ilmu ni. Okey. Sekarang ni kita akan tengok kenapa apa yang kita nak belajar untuk hari ini. Okey, kita nak tengok apa yang kita nak belajar hari ni. Alright. Nampak tak slide Ustaz? Nampak Okey. So hari ni kita akan belajar ilmu tajwid tahun 3. Okey, pengenalan tajwid. Kalau kamu buka buku kamu, dia tak ada pengenalan apa-apa. Dia terus masuk ke bab 1 kan? Betul? Okey, buka buku kamu sekarang, kita tengok sama-sama. Betul.
Kalau kamu tengok muka surat yang pertama tu, dia terus masuk pelajaran pertama. Dia tak ada pengenalan ilmu tajwid, tak ada. Okey, so ustaz yang akan cerita pada kamu. Apakah itu pengenalan ilmu, apakah itu ilmu tajwid? Okey, tajwid ni apa? Dia datang daripada perkataan bahasa Arab. Tajwid. Perkataan bahasa Arab. Yang perkataan asalnya apa? Perkataan asalnya adalah jawada yujawidu. Perkataan dia, dia punya perkataan asal dia datang daripada perkataan jawada. Jawada ni maksudnya apa? Jawada ni maksudnya, Ahmad, jawada ni maksudnya adalah memperbaiki ataupun memperelokkan. Ustaz. Ya. Ustaz. Nak pergi tandas. Pergi. Okey, yang lain senyap Yang lain senyap. Ashraf, kamu duduklah kat tempat kamu. Janganlah baring-baring, Ashraf. Duduk elok-elok kat tempat. Jangan baring-baring. Ustaz tak nak ada yang baring. Duduk di tempat kamu belajar. Okey? Okey. So apa Ustaz bagi tahu tadi? Siapa ingat? Ustaz kata tajwid tu datang daripada perkataan apa? Siapa ingat? Perkataan apa? Abdullah. Kambang. Bukan. Jawada ujawidu. Ahmad kata jawada yujawidu. Dia datang daripada perkataan jawada yujawidu. Maksudnya apa? Jawada yujawidu tu, Ahmad? Maksudnya memperelokkan, membaiki, mencantikkan. Memperelokkan bacaan. Ya, jadi ilmu tajwid ni maksudnya apa? Kita belajar ilmu untuk memperelokkan bacaan apa? Bacaan apa ni? Kita nak elokkan bacaan apa ni, Ustaz? Bacaan Al-Quran. kita. Jadi kita nak belajar ilmu yang nak memperelokkan bacaan Al-Quran kita. Supaya apa, Ustaz? Saya tak faham lah. Kenapa nak kena baca Quran elok-elok? Sebab apa? Sebab Allah sebut dalam Al-Quran, warattilil Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah sebut warattilil Qur'ana tartila. Ahmad pun hafal surah tu, ayat tu. Maksudnya apa? Maksud dia bacalah Al-Quran dengan tartil. Bacalah Al-Quran dengan tartil. Ya, bacalah Al-Quran dengan tartil. Tertib dan tartil. Tertib tu apa? Tertib tu mengikut susunan. Susunan tu maksudnya kalau ayat pertama dalam Quran baca tu ayat pertama. Jangan tiba-tiba ayat pertama tukar jadi ayat kedua, tak boleh. Kamu kena ikut susunan. Itu yang pertama. Allah wajib kan? Allah marah kalau kamu baca Al-Fatihah mula dengan Ar-Rahmanir-Rahim, Alhamdulillah, tak boleh. Hukumnya haram. Kalau kamu mengubah susunan ayat, tak boleh. Faham? Okey. Itu maksud Allah. Itu maksud Allah kata bacalah Al-Quran dengan tertib. Yang pertama tertib. Yang kedua Allah kata dan tartil. Tartil tu apa, Ustaz? Saya tak faham lah, susahnya. Tartil tu anak-anak sekalian. Tartil tu adalah bacaan yang sempurna mengikut hukumnya. Mengikut hukum tajwid. Ustaz, bolehkah tak baca sempurna? Maksud saya Boleh. macam Boleh kalau kamu tak tahu. Tapi kalau kamu dah tahu dah, oh kalau ada alif kena panjang 2 harakat. Tapi tak nak lah, saya tak nak lah panjang-panjang. ya Allah. Boleh ke macam tu? Tak boleh. Tak boleh. Kamu dah tahu, kamu kena ikut. Kamu dah tahu kena panjang, kamu kena panjangkan. Kamu dah tahu kena pendek, kamu kena pendekkan. Ustaz, kau pun macet lah banyak. Okey. So itu maksud ilmu tajwid. Itu maksud tajwid. Jawada yujawidu maksudnya apa, Ahmad? Pembetulankan bacaan, betulkan bacaan. Memperelokkan bacaan, memperbaiki bacaan, mencantikkan lagi bacaan. Maksud yang sama lebih kurang. Okey. So kita dah tahu dah maksud tajwid tu apa. Kita dah tahu dah maksud ilmu tajwid tu apa. Barulah Fayat masuk ke dalam bilik tidur dia dan dia tidur sebab dia ngantuk. Tak adalah. Fayat asyik menguap aja dari tadi menguap. Duduk elok tegak Fayat. Kamu berdiri pun macam-macam kedudukan kamu. Okey. Barulah kita masuk apa? Kita masuk tajuk yang pertama dalam
buku tajwid kamu ni. Okey, semua boleh buka muka surat yang pertama. Dah. Dah buka dah muka surat yang pertama? Okey, bagi yang tak ada buku. Okey, kejap yang tak ada buku kejap. Okey, yang tak ada buku siapa je dua orang kan? Batrisha dengan Hawa Nasraf. Ai, Ashraf pun tak ada juga. Ayah ada cuma Ada tapi dekat rumah. Oh, ada tapi kat rumah. Kamu tak ada kat rumah ke sekarang? Tak ada. Saya pergi saya kat lain. Kat tempat lain. Okey, kejap. Ustaz, Ustaz. Ya, saya. Nak pergi tandas? Pergi. Okey. Ya. Kenapa? Ya, Ustaz nak tunjuk lah ni bukunya. Warna apa tu? Alah, tak boleh lah. Ustaz tak boleh nak tunjuk bukunya sebab Ustaz kena download. Tak apalah, nanti kita tengok sama-sama. Yang ada buku boleh tengok buku, yang tak ada buku tak apalah, kamu tengok je skrin, Ustaz akan tunjuklah sikit-sikit, okey? Alright, kita pergi balik dekat slide tadi. Okey. Kalau kamu tengok muka surat yang pertama tu, siapa boleh bacakan apa tajuk pelajaran pertama kita? Tajwid tahun 3. Bukan kulit buku, bukan depan ni. Kamu tengok dekat muka surat yang pertama ni. Tengok muka surat yang pertama. Makharijul huruf. Makharijul huruf. Apa maksud makharijul huruf? Kat sebelah tu dia tulis apa? Tempat keluar huruf. Okey, sebelum kita nak kenal apa hukum nun mati bertemu waw, and hukum dengung, hukum ikhfa hakiki, hukum ikhfa syafawi, hukum izhar halki, izhar syafawi dan sebagainya. Kamu kena hafal dulu, kena tahu dulu mana makharijul huruf, setiap huruf-huruf dalam Al-Quran. Kamu kena tahu dulu mana tempat keluar huruf ni, dalam mulut kamu ke, dalam dada ke, dalam tekak ke. Dia ada perbezaan tempat keluar huruf ni. Okey, nanti kita akan masuk ke situ. Sebelum tu kita tengok dulu apakah objektif pelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, memahami makna dan kepentingan ilmu tajwid. Okey, Ustaz nak tahu dulu. Makna ilmu tajwid ni kamu dah tahu ke belum? Belum. Ya, soal tak jelas. Ustaz dah bagi tahu dah tadi makna ilmu tajwid tu apa. Jangan kata belum dekat Ustaz. Okey, jangan main chat Adam. Ustaz. Seronok main chat kamu. Jangan main chat. Ustaz tak nak tengok ada orang PM kat chat tu. Nanti Ustaz remove kamu orang. Okey, Ustaz nak tanya balik. Sebelum Ustaz nak masuk makharijul huruf ni, Ustaz nak tanya balik. Apa maksud tajwid? Ahmad jangan jawab. Ustaz rasa Ahmad tahu. Ustaz nak tanya yang lain. Saya. Okay, Amira, apa dia Amira? Tajwid tu maksud macam Ustaz kata tadi, dia macam orang mengaji. Salah. Bukan orang mengaji. Tajwid tu maksudnya. Siapa nak jawab? Cepat. Ustaz tak nak Ahmad jawab. Ustaz nak yang lain jawab. Asyik muka Ahmad aja jawab. Saya. Amira, kamu dah jawab. Fayat, apa Fayat? Apa maksud tajwid? Okey, maksudnya kamu tak dengar apa Ustaz cakap tadi. Okey, maksud tajwid ni apa? Okey, Ahmad, apa maksud tajwid tadi Ahmad? What do you do? Sekejap. Maksud tajwid tadi apa Ahmad? Ingat tak? Sekejap. Ahmad pun dah lupa dah ni. Jawada yujawidu. Apa maksud jawada?
Jawwada yujawwidu. Dia baca dengan tertib, dengan tartil. Okey. Bagus Amira. Lebih kurang maksudnya macam tu. Tapi maksud sebenarnya adalah bacaan jawada yujawidu tu maksudnya memperbaiki ataupun memperelokkan. Jadi maksud tajwid ni adalah membaca dengan baik. Dengan bacaan yang baik. Bagus. Apa Aufa? Membaca dengan baik. Maksud tajwid apa tadi Adam? Memperbaikikan. Ya, memperbaiki bacaan ataupun membaca Al-Quran dengan baik. Okey, bagus. Okey, Fayat, apa Fayat? Tajwid tadi apa ni Fayat ni? Apa Fayat? Tajwid tu apa? Apa tajwid? Elokkan bacaan. Memperelokkan bacaan. Bagus. Qabil apa Qabil? Tajwid Qabil. Oh, main reti. Tulis kat chat reti. Ustaz tanya tak reti. Remove lah. Bacaan. Ha? Asyaf cakap. Oi, terus hilang Qabil. Tak apa. Okey, Zara Arisa. Apa maksud tajwid Zara Arisa? Bacaan dengan betul. Okey, membaca dengan betul. Bagus. Okey, maknanya lebih kurang macam tu. Okey, so belajar ilmu tajwid ni maksudnya apa? Kita belajar cara untuk membaca Al-Quran dengan Betul. dengan Batrisha dengan Betul. Dengan betul. Oh, Dengan good. dengan betul. Ada Batrisha dengan ni. Betul. Okey, bagus. Dengan betul. Okey, itu maksud tajwid. Kenapa kita kena belajar ilmu tajwid ni? Ustaz, saya malas lah. Kenapa kena belajar ilmu tajwid, Batrisha? Sebab nak tahu apa yang Allah kata. Yang kata. Bukan sebab nak tahu apa yang Allah kata. Bukan sebab itu sahaja. Ya, itu betul. Tapi ada tujuan lain. Ada Tak dapat pahala. nak dapat pahala. Bagus. Lagi apa? Saya. Apa Amira? Dia macam dia tajwid ni dia Tajwid ni dia apa? Bukan. tajwid ni tajwid ni dia Dia apa? Dah lah tu. Tajwid ni dia. Dah, tak mute dia tu. Okey. Okey, dengar cakap Ustaz. Kenapa kita kena belajar ilmu tajwid ni? Ustaz dah bagi tahu tadi. Sebab nanti kita kena baca dengan sempurna. Ya, kita kena baca dengan sempurna sebab Kita apa? kena belajar. Kita kena belajar baca. Hawa. Okey, dengar ni Hawa. Sebab apa kita kena baca dengan sempurna? Sebab Allah kan Ustaz baca ayat Quran tadi, warattilil Qur'ana tartila. Maksudnya apa? Bacalah Al-Quran dengan betul. dengan tartil. Yes. Tertib tu apa? Mengikut susunan. Dan tartil tu apa? Dengan bacaan yang sempurna, yang betul hukumnya. Ya, Itu betul. maksud. Jadi sebab itu kamu kena belajar ilmu tajwid. Tajwid. Apa buat? Sebab Allah suruh. Bukannya sebab nak cantikkan bacaan. Bukan sebab sebab nak tunjuk kat orang suara saya sedap. Sebab Allah yang suruh kita belajar. Okey, itu yang pertama. Sekarang ni tengok buku teks muka surat pertama tu. Okey, kita dah tahu dah kenapa kita kena belajar ilmu tajwid. Kita dah tahu dah maksud tajwid tadi. Sekarang kita nak tengok buku teks. Tajuk yang pertama kita akan belajar adalah makharijul huruf, tempat keluar huruf. Okey. Anak-anak murid yang Ustaz kasih sekalian, dalam setiap huruf yang kita sebut dalam Al-Quran ada kedudukan tempat keluarnya. Maksudnya huruf yang kita sebut tu ada tempat huruf itu dikeluar. Dia bukannya dia bukannya satu tempat je. Kita bukan sekadar guna lidah, tapi kita ada guna kita punya halqum, kita punya ni tekak ni.
kita ada guna kita punya lidah, kita ada guna kita punya B. Maksudnya Maksudnya nanti kamu akan tengok. Okey. Contoh Ustaz bagi. Kalau kamu tengok dalam buku tu, tengok dalam buku semua yang ada buku, ada berapa tempat keluar huruf? 5. ada 5. Ada 5. Okey, senyap. Ada 5. Yang pertama rongga mulut. Rongga mulut tu dekat mana? Dekat sini rongga mulut ni. Mulut lah. Dalam mulut ni. Ni rongga mulut ni. Itu rongga mulut. Yang kedua tempat keluarnya dekat mana? Rongga halkum. Rongga halkum tu kat mana ni? Dekat. Ni rongga hal. Yang ketiga lisan. Lisan tu apa? Nael. Ya Allah, bisingnya. Lisan tu apa? Lidah. Lisan tu lidah. Bagus Ahmad. Lisan tu Saya nak baca. lidah. Nanti Amira nanti. Kejap. Okey, kemudian yang keempat asyafatan. Asyafatan tu apa? Dua bibir. bibir kamu. Also. Dua bibir. Okey, kamu jangan buat. Biar ustaz je buat. Okey. Yang kelima al-khayshum. Apa itu khayshum? Rongga hidung. Rongga hidung. Macam mana bunyi rongga hidung tu? Kalau contoh kalau kamu baca Al-Quran contoh kamu sebut yattaqillah. Itu kita guna mana? Kita guna rongga hidung. Okey. Tu antaranya. Bila suara kamu sengor, itu maksudnya kamu guna rongga hidung. Okey. So, kita ulang semula. Ada berapa makharijul huruf? 5. Ada 5 sahaja. Yang pertama, rongga mulut. Yang kedua, halqum. Rongga halkum. Yang ketiga, lisan. Lisan tu apa? Lidah kamu. Tunjuk lidah semua. Jebon. Okey, yang keempat apa? Yang keempat asyafatan. 2 bibir kamu. Mim. Tu pakai 2 bibir. Mim ba'di ma tu pakai 2 bibir. Kemudian rongga hidung. Mama. Rongga hidung. Hidung kamu sikit. Rongga hidung. Kat mana kita guna rongga hidung? Dekat hidung. Mayat. Itu contoh menggunakan rongga hidung. Huruf yang menggunakan rongga hidung. Okey. Kita akan sambung lagi di kelas yang akan datang. Tapi kita tengok juga di muka surat sebelah. Okey, tengok dekat Sekejapnya. muka surat 2. Ustaz, sekejapnya. Tengok sekejap. Sekejap je. Sekejap je. Tak boleh lama-lama. Muka 1. Okey. Kemudian kita tengok muka surat 2 tu. Ustaz tak dengar. Tak Bila sangat. Tak dengar. Dah dengar Okey. Tengok dekat muka surat kedua tu kita tengok perhati dan faham. Okey. Kita nak perhati dan faham. Okey, apa dia pengertian makharijul huruf? Apa dia maksudnya makharijul huruf tu Ustaz? Saya tak faham lah. Cakap bahasa Melayu boleh tak? Okey, Ustaz cakap bahasa Melayu. Apa dia makharijul huruf? Makharijul huruf ni pada segi bahasa dia, kalau kamu tengok kat sini. Okey, kamu kena faham setiap pengertian dalam nanti kalau mata pelajaran dinia, dia akan ada pengertian. Semua subjek dinia, akhlak ke, sirah ke, tajwid dan sebagainya, tauhid akan ada pengertian. Betul tak? Sebab apa? Sebab kita banyak belajar istilah bahasa Arab. Okey, jadi bila ada pengertian biasanya ada 2 pengertian. Satu,
Pengertian dari segi bahasa. Ha? Okey, yang pertama dari segi bahasa. Pengertian dari segi bahasa. Apa maksud dari segi bahasa ni Ustaz? Maksudnya pengertian yang keluar daripada kamus. Contohnya, contoh. Okey, solat. Maksud solat ni apa? Dari segi bahasa, solat ni adalah doa. Ni contoh Ustaz bagi. Solat ni sebenarnya doa maksud dia. Bahasa Arab, solat ni maksudnya doa. Faham? Okey, dari segi istilah. Ini yang kita nak tahu. Yang panjang ni dari segi istilah. Okey? Yang panjang lebar makna dia ni dari segi istilah. Solat itu apa? Solat itu adalah perbuatan yang dimulakan dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan 2 salam. Itu maksud solat dari segi istilah ataupun dari segi syaraknya. Tapi dari segi bahasa tadi apa? Doa. Okey. Sama tak makharijul huruf ni dari segi bahasa dia apa? Dari segi istilahnya. Tempat keluar huruf. Tempat keluar huruf adalah makna dari segi bahasa. Makharijul huruf maksudnya apa? Tempat keluar huruf dari segi bahasa ni. Tapi Ustaz, dari segi istilah dia apa? Saya tak faham. Okey, kat sini kita nak belajar apa maksud dia dari segi istilah. Okey, dari segi istilahnya adalah tempat keluar huruf-huruf hijaiyah. Hijaiyah ni maksudnya apa? Huruf-huruf yang ada dalam Al-Quran. Huruf-huruf ada dalam Al-Quran ni lain daripada huruf-huruf yang kamu belajar Jawi. Jawi ada ca, ada pa, ada apa lagi? Ada nya, ada macam-macam huruf lain lagi. Tapi ada va, mana ada? Bahasa Arab mana ada va? Tak ada. Tapi huruf hijaiyah yang dimaksudkan kat sini adalah huruf yang ada di Alif, dalam ba, ta. Al-Quran. Ya, alif, ba, ta, sa, Al, zal, ro, dal, sim, sod, do, ain, rin, fa, lam. Okey, sampailah habis. Semua hafal tak huruf hijaiyah? Hafal. Okey. Jadi tempat keluar huruf hijaiyah yang kita belajar dalam ilmu tajwid yang makharijul huruf ni, kita nak belajar tempat keluar huruf untuk huruf-huruf hijaiyah sahaja. Huruf-huruf dalam Al-Quran sahaja. Bukan huruf Jawi. Tak ada huruf Jawi dalam ni. Kita tak belajar huruf Jawi. Okey, faham? Okey, huruf hijaiyah ada berapa banyak? Ada 27. 25 sahaja. Yang dapat membezakan. Tengok makna tu balik dari segi istilah. Tempat keluar huruf-huruf hijaiyah yang dapat membezakan huruf di antara satu sama lain. Di antara satu sama lain. Apa maksud Ustaz? Saya tak faham. Okey, contoh Ustaz bagi. Ustaz bagi satu contoh. Okey. Baca Isya. Zai dengan za. Bunyinya lebih kurang sama tak? Tak. Sama lah. Lebih kurang sama lah bunyi dia. Za dengan za. Za. Tapi ada zai. Tapi ada awai. Bukan tapi ada y, bukan. Bukan itu maksud Ustaz. Balik dia terkeluar. Ya, bunyi dia lebih kurang sama tak? Sama, lebih kurang sama. Za, za, sama. Tapi tempat huruf tu dikeluarkan berbeza. Zai dikeluarkan daripada mana? Daripada rongga mulut. Za dikeluarkan daripada mana? Daripada lidah. Za pula. Za mana? Za dikeluarkan daripada Mulut. So, 3 huruf yang berbeza tapi dikeluarkan daripada tempat yang berlainan. Faham? Jadi itu sebab kita nak belajar makharijul huruf supaya kita kenal semua huruf-huruf yang ada ni mana tempat keluarnya. Okey, faham tak sekarang? Faham.
Ada yang nak tanya apa-apa tak? Kita dah habis dah kelas kita. Ada yang nak tanya apa-apa soalan? Kalau nak tanya angkat tangan. Ustaz ada. Apa dia? Tu, nanti kena buat kerja sekolah ke? Nanti Ustaz bagi kerja sekolah ke? Itu je soalan kamu ya. Okey, kerja sekolah nanti Ustaz akan hantar dalam Google Classroom. Okey, tengok saja. Dalam subjek tajwid. Okey. Tak apa, jangan risau, sikit je. Sikit je. Yeay. Belajar. Itu saja daripada Ustaz. Ada lagi nak tanya apa-apa? Ada. Tak belajar hari ni. Ustaz, bila last due date hantar? Kenapa tak jawab? Ustaz cakap seronok tak belajar hari ni. Capaklah Ustaz. Seronok. Seronok Ustaz. Walaupun tak seronok, cakap je lah seronok. Payat sapak Ustaz, payat. Jangan sedih-sedih. Okey. So, Ustaz tahu subjek ni agak susah sebab kamu baru nak belajar. Tapi tak apa, kita sama-sama belajar. Kita sama-sama belajar dengan seronok. Tengok Amira kata senang. Yakinnya dia. Senanglah Ustaz, senang. Kamu tak dapat A, siap kamu Amira. Ustaz datang rumah. Okey? Okey, bagus. Ustaz yakin kamu semua pandai, kamu semua boleh. Kita sama-sama belajar. Dan insya-Allah Ustaz doakan kamu semua dalam keadaan sihat walafiat. Okey, itu saja daripada Ustaz. Apa-apa nak tanya nanti boleh PM call Ustaz, okey? Okey. Bye-bye. Nanti jumpa lagi nanti Ustaz ada lagi. Ada lagi. Bye-bye. Bye-bye. Angkat tangan keluar. Bye. Nak baca? Amin. Awalnya keluar. Amat. Baca doa buka lagi masuk. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna na'udzubika min qalbin la yashfa wa min du'ain la yusma wa min hasbin la tashfa wa min ilmin la yanfa wa na'udzubika min haula'i al-habab. Amin. Okey, bye-bye. Kita jumpa lagi pukul 3 nanti kelas dengan Ustaz. 3 kelas dengan Ustaz lagi lah. Okey, bye-bye. Bye-bye. Assalamualaikum.